Menurut pensyarah pendidikan psikologi dan kaunseling Universiti Malaya, Dr. Samsuri Muhammad, walaupun kanak-kanak dilihat hanya mengalami rabun teruk atau sudah dikenal pasti ada masalah penglihatan, ibu bapa digalakkan untuk memperkenalkan Braille di usia muda. Pendidikan awal tu sangat penting lah. Prasekolah, apabila di prasekolah mereka biasanya telah diperkenalkan kepada asas Braille. Seterusnya apabila mereka masuk ke sekolah rendah, mereka akan diajar dengan lebih terperinci lagi lah. Jadi walaupun anak tersebut rabun ataupun berpenglihatan terhad, sangatlah penting untuk kanak-kanak tersebut diberi pendedahan awal tentang Braille. Kerana kita tak tahu, mungkin keadaan penglihatan apabila kanak-kanak itu beransur dewasa, mereka mungkin kehilangan penglihatan secara beransur-ansur dan akhirnya menjadi buta sepenuhnya. Jadi dengan mengajar Braille dari peringkat awal, dia sedikit sebanyak membantu kanak-kanak tersebut mengakses maklumat apabila mereka kehilangan penglihatan sepenuhnya. Beliau berkata demikian ketika ditemui Bernama TV selepas menjadi tetamu program Apa Khabar Malaysia di Wisma Bernama hari ini. Dr. Samsuri berkata masih terdapat ibu bapa yang keberatan untuk berpisah dengan anak mereka untuk mendapatkan pendidikan khas, terutamanya ketika anak-anak masih di usia muda. Malah beliau sendiri dari Kelantan terpaksa berpisah dengan ibu bapanya ketika baru berusia 7 tahun kerana ingin mendapatkan pendidikan khas di Johor Bahru. Sekolah pendidikan khas ni bukan ada berdekatan dengan rumah. Kita tak boleh dapat sekolah pendidikan khas merata-rata. Jadi sekolah pendidikan khas terutamanya untuk kanak-kanak cacat penglihatan ni tak banyak. Jadi ibu bapa terpaksa menghantar jauh, terpaksa berpisah. Macam saya sendiri umur 7 tahun dari Kelantan saya telah dihantar ke Johor. Jadi pengorbanan ibu bapa tu sangatlah penting. Nak berpisah dengan anak yang kecil kan, untuk membolehkan kanak-kanak tersebut mendapat hak pendidikan yang sama seperti kanak-kanak lain. Beliau berharap kerajaan dapat memberi sokongan kepada penerbit buku Braille kerana beliau percaya memberikan akses bahan bacaan yang lebih baik kepada OKU penglihatan adalah elemen penting dalam pemerkasaan dan kejayaan mereka. Sama ada di pertubuhan bukan kerajaan ataupun di bahagian buku teks, di Kementerian Pendidikan Malaysia dan sebagainya, di perpustakaan-perpustakaan awam untuk menghasilkan buku Braille ni, untuk memberikan peruntukan supaya buku Braille dapat dihasilkan dengan lebih banyak, dan individu cacat penglihatan dapat mengakses bahan bacaan sama dengan orang lain. Sehingga 31 Ogos 2022, seramai 53,825 individu cacat penglihatan didaftarkan di Jabatan Kebajikan Masyarakat.